Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sekarang ini sedang mengikuti rancangan YB Live yang dibawa khusus daripada studio UN9. Bagi membuka tirai tahun 2021, hari ini kita membawa bersama tuan-tuan dan perempuan, para penonton, seorang tokoh yang tidak asing lagi, yang memang ramai sedang menunggu bola bicara eksklusif bersama dengan tokoh ini. Dan tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan tokoh yang sudah memang terkenal. Dengan segala sukacita saya mempersilakan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad B. Hassan, Timbalan Presiden UMNO, merangkap pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Apa khabar Tok Mat? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudi menerima undangan kami pada malam ni. Sama-sama. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini anda jangan bergerak ke mana-mana. Pada malam ini Tok Mat akan mengupas beberapa isu yang menjadi persoalan yang bermain dalam minda anda semua. Dan pastinya Tok Mat akan sentuh mengenai Belanjawan Negeri Sembilan 2021 berkenaan dengan isu-isu semasa dan politik nasional. Jadi stay with us, teruskan bersama kami sampai ke akhir siaran. Tok Mat, sebelum kita mulakan bola bicara kita, apa kata Tok Mat menyampaikan sepatah dua kata kepada rakan-rakan kita yang sedang mengikuti live pada malam ni? Terima kasih Yang Berhormat Tuan Haji Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang mengikuti siaran ataupun yang mengikuti rakaman siaran. Alhamdulillah, malam ni dapat saya dengan YB Tuan Haji Mustafa yang mengacarakan program kita pada malam ni, memulakan tahun 2021. Tahun 2020 dah habis, kita masuk tahun 2021. Tak tahulah macam mana rupa 2021, tapi kita hadapilah sama-sama, ya. Dan kita berharap dan berdoa supaya tahun 2021 ni akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2020, insya-Allah. Tok Mat, sebelum saya pergi kepada soalan-soalan berhubung dengan soalan peringkat nasional, suka saya mengemukakan soalan berkaitan dengan Negeri Sembilan dulu. Baru-baru ni Tok Mat, Negeri Sembilan telah membentangkan, Kerajaan Negeri Sembilan telah membentangkan Belanjawan Negeri Sembilan. Yang belanja mengurus ni sebanyak 560 juta dengan anggaran hasil sebanyak 448 juta. Menjadikan belanjawan defisit sebanyak 112 juta. Tok Mat pernah memimpin Negeri Sembilan dengan cemerlang, semua orang tahu. Dan dalam pengalaman selama 15 tahun memimpin negeri ini, pastinya Tok Mat mempunyai satu dimensi pandangan yang berbeza tentang belanjawan yang telah pun dibentangkan ini. Mohon penjelasan atau penerangan daripada Tok Mat. Macam ni lah YB kan, saya tak ada pandangan yang berbeza. Cuma saya nak mengatakan bahawa belanjawan yang dibentangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada hujung tahun 2020 baru-baru ni merupakan belanjawan yang terlampau ambitious. Belanjawan yang saya jangkakan satu belanjawan yang kalau tidak kita imbangi, tak check and balance betul-betul, dia boleh merosakkan struktur ekonomi Negeri Sembilan itu sendiri nanti. Terutamanya dari segi sistem keuangan negeri. Walau macam mana pun kita nak membuat bajet belanjawan untuk kita nak jadi champion, bajet nak menang pilihan raya ke apa, biasalah parti. Tapi kita jangan kita merosakkan struktur keuangan itu sendiri. Kerana kita boleh buat apa saja, tapi struktur jangan kita rosakkan. Dia macam rumah, Tuan Haji, rumah YB, ya. Rumah ni tiang mesti tetap kokoh. Kita nak ganti lantai ke atap ke nak repair itu tak apa. Nak buat apa ke. Tapi tiang dia tu mesti kokoh. Struktur, structurally you must be strong. Itu sebab orang kata, no, the economy is not that good, but structurally is okay. Maknanya dari segi struktur bagus. Tetapi kalau struktur itu digoncang, struktur itu diubah suai, kita susah nanti. Pembentangan bajet yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan hujung tahun 2020 baru-baru ni, hujung 2012. Satu bajet yang tadi YB kata bajet yang besar, 560 juta. Tapi itu belanjawan yang dibelanjakan. Kita dalam bajet ni jangan kita tengok sangat yang dibelanjakan. Kita sebagai seorang yang mengutamakan good governance,
ya, satu sistem kewangan yang baik, kita mesti lihat kepada pendapatan dulu. Kita mesti dapatkan pendapatan, baru kita berfikir nak mengagih. Ya. Tapi nampak bagi saya, Kerajaan Pakatan Harapan, dia lebih kepada nak mengagih daripada melihat kepada pendapatan. Pendapatan, ya. Cuba bayangkan 560 juta yang nak diagih. Tetapi pendapatan tetap. Saya kata pendapatan tetap dulu. Tetap, ya. Kerana pendapatan ini ada berbagai-bagai pendapatan. Ya. Tapi yang tetapnya ialah sewa tanah ataupun cukai tanah. Cukai. Itu tetap. Yang lain itu variable. Yang itu adalah pendapatan yang tak tetap. Pendapatan yang kalau ada, kalau tak jadi, tak jadilah. Jangkaan. Jangkaan. Jadi pendapatan tetap cuma 155 juta. Nak belanja 560 juta. Itu yang dibuat berbagai-bagai andaian dalam sektor ataupun dalam kita punya pendapatan yang tidak dijangka. Pendapatan yang bukan cukai. Pendapatan nak jual harta. Pendapatan pada permit, pendapatan daripada itu dan ini. Itu kalau materialize ataupun dapat diterjemahkan. Kalau tak dapat diterjemahkan, kita akan susah. Ya. Maka apa yang dibentangkan itu nanti akan menjadi suatu yang cantik di atas kertas, tidak akan menjadi. Tidak akan menjadi, ya. Bayangkan kita punya cukai tanah, iaitu pendapatan tetap kita 155 juta dan ditambah 200 lebih juta kepada pendapatan yang tidak tetap, yang dijangkakan dapat. Ya? Dan 155 juta ini, kalau dapat pungut cukai 100%. Ada juga yang tak bayar, kan? Kadang-kadang lewat bayar, tak bayar. Ataupun bertangguh-tangguh. Habis bagus pun kita lebih pungut 90%. Jadi satu keadaan yang berbahaya. Kalau kita terlampau bergantung, lebih daripada 60%, kita punya anggaran pendapatan Negeri Sembilan berasaskan kepada pendapatan yang tidak tetap. Pendapatan yang diandaikan. Ya. Ya. Ini berbahaya. Kita mengandaikan orang banyak bayar premium tanah. Kita mengandaikan bahawa pembangunan Negeri Sembilan akan membangun dengan rancak 2021 ni. Yes. Tapi kita mesti akui hakikat bahawa ekonomi negara termasuk Negeri Sembilan tak begitu baik. Betul. Ekonomi dunia tak baik. Kita doa yang baiklah kan. Ya. Tapi andai kata kalau tak dapat kita terjemahkan pendapatan yang diandaikan ini besok, macam mana? Ya. Jadi penting. Lagi satu, dia buat pendapatan 155 juta cukai tanah, pendapatan tetap, 230 juta pendapatan yang diandaikan, jadi 488 juta. Masih lagi membahayakan. Sebab kerajaan BN saya dulu, kita buat kalau pendapatan 488, kita belanja 448. Tak pernah defisit. Tak pernah defisit. Kita gaji 1,000, kita belanja 1,000 lah. Ya. Ini pula gaji 1,000 nak belanja 1,500. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Kan? Ya. Jangan berbelanja lebih daripada kita punya pendapatan. Dia buat macam ni sebab dia untung. Sebab masa kita, Kerajaan Barisan Nasional dulu, kita meninggalkan reserve duit lebihan dalam tabung yang dikumpulkan lebih 700 juta. Itu yang nak disakau itu. Ya, itu yang nak diambilnya tu. Itu suatu tabungan untuk masa-masa tertentu. Jadi maknanya Tuan Sri, oleh kerana adanya reserve yang ditinggalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional, maka dengan itulah mereka mampu membuat belanja defisit. Yes. Betul. Kalau tidak, dia tak mampu buat belanja defisit ni. Boleh buat, tapi terpaksa lah dia mendapatkan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan. Ataupun menjual bond ataupun apa. Macam Kerajaan Persekutuan, dia defisit, dia isu bond ataupun surat hutang. Hutang. Jadi, di sini saya rasakan bahawa kalau nak buat defisit pun, janganlah banyak sangat. Sampai 25% dari pendapatan. 112 juta defisit daripada pendapatan 488 juta. 25%. Tinggi. Menjadikan dia ada wang yang nak dia belanjakan 560 juta. Tak apa. It's okay. Tetapi yang saya nak perkatakan, persoalkan juga lagi di sini, 112 juta yang dia defisit itu, kalau dibagi semua kepada orang, kepada rakyat, tak apa. Ya. Ini duit rakyat dia pakai tu.
Dia ambil duit rakyat. Tabungan kerajaan tu lah duit rakyat. Hasil bayar cukai BN don't mind. BN tak kisah. Kita tak kisah. Defisit. Ya. Tetapi mesti dibelanjakan untuk Bagi kepada rakyat. orang. Bagi kepada rakyat. Sebab you mengambil duit rakyat. Yang saya nak persoalkan di sini, kalau kita tengok buku belanjawan ni, Tuan Haji, Ya. daripada 112 juta defisit yang dia nak guna duit rakyat tu, 30 juta dekat MB je. 30 juta peruntukan P50. 30 juta Ya. untuk MB. Nak buat apa MB? Zaman saya dulu 10 juta je. Itu pun tak habis-habis. Saya bagi sekolah. Saya pergi mana-mana sekolah. Saya bagi NGO saya bagi. Ini 30 juta. Jelas sekali dia menggunakan duit rakyat 112 juta yang dia ambil pada reserve kerajaan negeri untuk kepentingan politik peribadi. Kepentingan politik parti dia. Mengapa tak bagi kepada orang? Mengapa tak tambah orang punya peruntukan kebajikan masyarakat? Mengapa tak tambah? Dengar khabar dalam Negeri Sembilan ni banyak orang yang mendapat bantuan kebajikan masyarakat semasa zaman BN dulu, banyak yang telah pun diberhentikan. Ya, betul. Benar. Orang tua, orang susah apa semua dah dipotong dan Ditamatkan. Ditamatkan. Mengapa tak guna duit ni? Mengapa pula diletakkan peruntukan MB 30 juta? Itu tak apa satu. Lepas tu, dalam pejabat MB itu sendiri, dia punya peruntukan emolumen, gaji dan allowance, ya, ditambah begitu banyak. Daripada 6 juta jadi 13 juta. Dia nak gajikan siapa ni? Dia nak ambil siapa ni gaji banyak-banyak ni? Ha? Dia nak ambil konsultan daripada mana ni? Konsultan daripada Amerika ke? Zaman Datuk Seri dulu tidak sampai banyak tu. Zaman saya, selutut politik pun tak ada. Saya tak ada selutut politik, saya tak ada selutut sahabat, saya tak ada selutut sahas, tak ada. Ya. Saya cuma ada seorang pegawai, Haji Zul. Ini dongan melambat-lambat ke pejabat MB tu. Gaji besar-besar. Daripada 6 juta jadi 13 juta. Maknanya pertambahan 7 juta. P50 dia 30 juta. Peruntukan untuk gaji di pejabat dia tambah 7 juta. Dah 37 juta. 37 juta. 13 juta di pejabat dia. Kalau nak campurkan emolumen, 13 juta campur 30 juta, 43 juta. Saya nak soal satu. Kalau bagi kek rakyat, tak apa. Tetapi, Tuan Haji kan, pendapatan tetap 155 juta. Gaji kaki tangan emolumen di Negeri Sembilan telah pun meningkat begitu drastik. Saya terperanjat bila saya tengok statement dalam belanjawan, gaji yang pada ketika saya 2017 punya bajet 115 juta, sekarang telah melonjak kepada 201 juta. Gaji kaki tangan awam di Negeri Sembilan. Saya tak ada tambah pula, ada tambah DO. DO jompo ada berapa orang? 4 orang, 5 orang? Itu seorang nampak Seorang. Jadi dia letak duit ni ke mana? Dia gajikan siapa? Ini adalah merupakan emolumen dalam consolidated account. Maknanya yang diambil oleh kerajaan negeri. Ini bukan PKNS ke, Majlis Agama Islam ke, yayasan ke. Mana wang rakyat? Ini duit rakyat. 201 juta. Pertambahan 80 lebih juta. Dalam masa 2 tahun, 80 lebih juta pertambahan gaji keketengan awam Negeri Sembilan. Saya tak nampak pula ada staf yang bertambah ramai. Maknanya dia mengambil orang tertentu dengan gaji yang besar-besar. Penasihat-penasihat dia. Dengan yang gaji yang besar-besar. Ya? Ramai diberhentikan kerja sekarang ni. Ya. Cuba bayangkan, pendapatan kita, pendapatan tetap 155 juta. Nak bayar gaji 201 juta. Kalau dalam syarikat korporat tu dah lama, tak boleh dah. Pendapatan 155 juta. Ya, betul. Nak bayar gaji keketengawan 201 juta. Ya. Mana punya sepe dia pakai? Tak pernah terpakai, tak pernah jadi. Tapi dia mengambil kesempatan meletakkan banyak pendapatan-pendapatan di luar jangka. Itu ditambah 230 juta tu. Zaman saya dulu, kita punya cukai tanah 155 juta, gaji 150 juta. Kita ada lebihan lebih kurang 40 juta untuk kita buat pembangunan. Hanya itu sebabnya saya tak pernah tetap, defisit. ya. Itu sebab saya tak pernah defisit dalam zaman saya. Yes.
Sebab saya ada lebihan daripada pendapatan. Sekarang ni gaji 200 juta, pendapatan tetap 155 juta. Itu yang banyak main wayang tu. Saya risau sebab saya takut sebab ekonomi dunia tak menentu. Ekonomi negara kita belum tentu rancak untuk tahun 2021. Ya. Sama ada boleh ke tidak dibuat. Ya? Dan kalau tak boleh buat, dengan komitmen yang ada, nak bayar gaji kaki tangan pun tak ada duit nanti. Atau paksa buat defisit lagi, ambil duit rakyat lagi. Saya tak kisah tu. Itu sebab kita dalam Dewan itu, kita tak membantah 112 juta. Tapi, how do you apply that 112 million? Patutnya diserahkan. Apa you gunakan? Patutnya ambil duit rakyat pada tabung duit rakyat tersebut. Tabung consolidated account ataupun tabung akaun yang dikumpulkan. Kita mesti bagi setiap sen kita ambil, bagi balik kepada rakyat. Bukan nak letak 30 juta pejabat MB untuk kegunaan politik dia. Bila kita tanya, dia nak buat untuk kegunaan MPKK, all this kind of thing. Ini tak betul tu. Yes. Belia-belia yang berdaftar tak dibagi. Tapi nak create pula lagi satu. Nak bagi belia MPKK. Belia Majlis Belia Negeri Sembilan, satu entiti yang disahkan. Majlis Belia Daerah dah ada. Mengapa pula nak ditinggalkan ini, nak buat pula belia MPKK? Main politik of the highest order. Sangat menyedihkan. 112 juta tambahan pejabat keuangan. Jadi berapa juta? Pejabat keuangan? Tambahan kepada pejabat keuangan. Berpuluh juta. Pejabat keuangan dan perbendaharaan negeri. Gaji untuk tahun 2020 3.5 juta jadi 13.5 juta. Kena buat apa tu? Itu saja naik 10 juta tu. Ya. So, tadi 40 lebih. 43 campur lagi 10. Campur 10. 53. Daripada 112, 53 juta untuk dua ni. Bukan untuk rakyat. Itu saya tak cakap lagi. Di mana-mana ya. Kawasan-kawasan ni. Ini. Perintah mahkamah 8 juta. Apa benda? Banyak penusaman tu. Daripada 1 juta naik 8 juta. Ya, peruntukan bajet. Jadi, YB kan, kita 112 juta bajet BBC itu tak apa. Walaupun berbahaya kerana dia nak bergantung kepada pendapatan di luar jangka. Tetapi, kalau dibagi setiap sen yang kita ambil duit rakyat daripada tabung yang terkumpul tersebut, pulangkan semula pada rakyat, tak apa. Ya. Tapi untuk mainan politik, saya rasa itu tak betul. Malang Negeri Sembilan tu. Mengapa perlu letak 30 juta di pejabat MB? Peruntukan MB? Buat apa? Lebih baik terus bagi kepada tajuk-tajuk yang telah pun ada. Tajuk kebajikan masyarakat, tajuk itu, tajuk ini, tajuk belia apa semua. Apa belia tak bagi? Dahlah peruntukan projek kecil di setiap DUN yang pada zaman kita, setiap DUN kita bagi. Walaupun dalam DUN bukan wakil BN, kita bagi. Tetapi peruntukan itu diurus oleh setiap pejabat daerah. Ni zaman ni 1 sen tak bagi. Dia memang kata dia nak tak bagi. DUN BN 1 sen peruntukan pun tak ada. Betul. Kan? Ya. Dulu kata nak sebagai telus, kerajaan yang telus, kerajaan yang transparansi, itu yang good corporate governance. Mengapa pula? Ini duit ni bukan kita ambil cash pun. Duit ni untuk peruntukan projek-projek kecil di kawasan-kawasan kita. Apakah rakyat di Gantau bukan rakyat Negeri Sembilan? Betul. Kerana saya ni daripada DUN BN, rakyat Negeri Sembilan tak berhak. Saya pernah jadi menteri besar dulu tu. Semua DUN pemangkang, semua saya bagi sama rata dengan DUN BN. Nanti. Tetapi, Waimah DUN BN pun dia tak ambil duit cash. Dia melalui pejabat daerah. Kita punya wakil rakyat ataupun kita punya penyerah kawasan, tulis surat dan tulis surat kepada pejabat daerah. Pejabat daerah akan menyenarai pendek dan juga akan meneliti setiap projek yang nak diluluskan. Yang penting untuk rakyat. Yang penting untuk rakyat. Ya. So, rakyat di kampung saya, di Gantau, rakyat di kawasan YB, di Palung, Ya. maknanya bukan rakyat Negeri Sembilan lah. Itulah yang dibuat oleh mereka ni. Yes. Cakap bukan main. Cakap telus. Cakap kata, transparansi. Saya kalau betul rakyat, saya cukup marah. Selamat malam Tuk Seri. Ya, kita nampak bajet ni kelihatan indah, kelihatan cantik. Tetapi kita sangat bimbang.
kepada dia mampu capai matlamat untuk mensejahterakan rakyat seperti mana BN buat dahulu? Mampu capai matlamat, satu. Sama ada mampu tidak. Nombor dua, aplikasi dia. Sama ada mampu tidak, itu kita Allah Ta'ala kita berdoa. Ya. Kerana negeri kita. Tapi mengapa kita ambil duit rakyat 112 juta yang defisit tersebut, kita tak gunakan semula untuk bagi kepada rakyat? Itu saya nak soal. Yes. Okay, Datuk Seri, pada masa yang sama dalam bajet tersebut, Datuk Seri sebut mengenai isu pertukaran status hak milik tanah daripada pajakan kepada hak milik pegangan kekal. Dan baru-baru ini diviralkan oleh pihak tertentu, kononnya Datuk Seri tidak menyokong usaha untuk memberikan hak milik kekal ini kepada rakyat, tapi pada masa yang sama kononnya Datuk Seri menyokong pula syarikat-syarikat tertentu untuk mendapat pegangan hak milik kekal ni. Mungkin Seri boleh berikan penjelasan untuk menjawab pertuduhan ni? Dia editnya video tu. Kalau tengok sampai habis video tersebut, saya tak mempersoalkan mengapa. Saya mempersoalkan apakah. Wabi kena ingat, saya tanya apakah kelulusan tersebut telah mendapat kelulusan daripada Majlis Tanah Negara. Ya, betul. Kalau tengok video tu sampai habis. Sebab saya dengar macam-macam sangat versi. Saya tanya di Dewan Yang Mulia, apakah kerajaan negeri telah mendapat kelulusan daripada Majlis Tanah Negara untuk meluluskan tanah-tanah berstatus pajakan kepada selama-lamanya? Ya. Kerana setahu saya, selepas Kanun Tanah Negara diperkenalkan di Malaysia, tidak ada lagi tanah yang dikeluarkan atas asas selama-lamanya. Cuma pajakan 99 tahun. Melainkan ada clause-nya di atas asas-asas kepentingan tertentu. Saya tanya apakah Kerajaan Negeri Sembilan telah mendapat kelulusan Majlis Tanah Negara? Tanya je. Itu sebab saya tanya. Kan betul ke tidak? Kalau tidak, saya nak tulis surat kepada pengurusi Majlis Tanah Negara dan juga kepada Peguam Negara. Kan itu saya bilang. Betul. Betul kan? Betul. Kalau ikutlah. Yes. Sebab saya nak tahu kesahihan sama ada diluluskan ataupun tidak. Itu je. Kalau lulus, okeylah. Tetapi saya dengar, tidak. Kan? Saya tak kata bahawa saya tak bersetuju. Saya kata sama ada apakah. Nak kepastian. Apakah telah diluluskan. Kerana kalau tak diluluskan, maknanya kerajaan negeri melanggar Akta Parlimen. Kan? Tak boleh. Kita sebagai orang yang menggubal undang-undang dalam Dewan, kita bertanya. Apakah? Cuba ulang balik. Tengokkan saya punya video tu. Apakah telah pun mendapat kelulusan. Kan? Kalau tidak, dia akan menjadi satu mainan politik. Kerap kalau kita luluskan tanpa kelulusan Majlis Tanah Negara, dia dah jadi transaksi itu sebagai ultra virus. Melanggar kanun ataupun Kanun Tanah Negara. Sebab selepas perjanjian persekutuan, apa saja Akta Parlimen, dia akan melangkaui kerajaan negeri. Ya? Akta kerajaan negeri tak terpakai jika dah ada Akta Parlimen. Enactment kerajaan negeri being override by the Act of Parliament. So, the Act of Parliament berkenaan tanah, walaupun tanah ini merupakan kuasa negeri, tetapi ada perkara-perkara tertentu, terutamanya memberikan hak kepada selama-lamanya. Dah tak boleh lagi. Tapi, kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu, dibolehkan. Kerajaan negeri boleh. Tapi dengan kebenaran kerajaan negeri. Itu je. Saya tak pun membantah. Kata pula saya bagi pada syarikat. Saya tak pernah bagi pada syarikat. Dia kata pasal dekat dengan SIGC, persiaran pinggiran SIGC. Ya. Saya tak bagi pada syarikat. Kalau baca minit, 5 kali ditolak kerajaan negeri, saya tolak. Tetapi merayu juga kerana tanah tersebut telah dibuat dan nak jadikan tempat itu sebagai kediaman orang kata upmarket untuk di kawasan Melayu di Padujaya. Maka kita luluskan di atas kepentingan 85% daripada plot lot tanah rumah-rumah tersebut mesti dijual kepada Bumi Putra. 85% YB. Selalunya kota khas Bumi Putra 30%. 30. Tapi di situ 85%. Dan syarat yang lain ialah bukan bagi outright. Tetapi
Selepas dibeli oleh Bumiputera ataupun pembeli, mereka mesti redeem plot tersebut dan minta kelulusan daripada kerajaan negeri. Lot by lot. Oh, bukanlah untuk syarikat. Tak ada. Ini dikelirukan ni. Ya, itu dikelirukan. Kita tak lulus kepada syarikat, kita luluskan bahawa tanah tersebut boleh, dan selepas dibeli, pembeli boleh merayu kepada kerajaan negeri. Lot by Pembeli lot. Bumiputera. Ya. 85%. Kalau tak kita buat macam tu punya apa kan orang kata restriction, dah lama dah habis dia jual tu sebab tempat tu cantik tepi golf course. Ya. Tapi kita letakkan syarat yang amat ketat. Dalam kita punya dasar ekonomi baru 30% Bumiputera aja. Betul. Tapi di sini 85% tadi. Ini yang tak diceritakan dalam viral tu. Ya. Dan saya tak menentang kepentingan awam. Saya tanya, apakah telah mendapat kelulusan? Kalau lulus, okeylah. Buat tak kisah. Saya tak kisah. Bagi saya, so long it's good for people, it's okay. Betul. Tapi saya ada juga terhidu. Something's rotten. Something is rotten in the house of Denmark. Orang kata kan? Ya. Bahawa agenda tersebut, banyak agenda yang didalangi oleh parti lain. Itu sebab bila saya tanya, meloncat-loncat ahli parlimen, ahli pendewan yang daripada Temiang, daripada Bahau, daripada Lobak, daripada Mambau. Mengapa meloncat? Apa pasal? Orang yang makan lado, dia pedih. Itulah dia. Kan? Kan? Siapa dia adun Temiang? Siapa adun Bahau? Siapa adun Lobak? Siapa adun Mambau? Pastinya penonton faham tu. Tuan-tuan takkan tak faham saya cakap. Kan? Sebab yang nak diluluskan nanti ini banyak kepada ni. Kepada yang ni. Ya. Kan? Sebab besok jangan monang sorak kampung Tergadai. Orang tua kata, jangan monang sorak kampung Tergadai. Kan? So, very clear tu. Terteri, maknanya isu yang mereka mainkan tu memang berniat jahat untuk mengatakan seolah-olah Tok Mat daripada Barisan Nasional tidak bersama-sama dengan rakyat. That is a very big lie. Ya. Ya, so jelas. Saya minta supaya Tuan Haji dengan kawan-kawan ambil balik video tape tersebut. Ambil dan mainkan sampai ke ujung. Tengok tak apa saya kata. Kalau dapat kelulusan, tak apalah. Ya. Apa pula menyerit-nyerit marah saya nak tulis untuk mendapatkan kebenaran sama ada itu diluluskan tidak. Saya nak tulis kepada pengurusi Majlis Tanah Negara dan Pegawai Negara. What is wrong? Saya katakan saya seorang sebagai rakyat Malaysia tak boleh tulis surat ke? Itu yang saya cakap dalam Dewan. Yes. Saya rakyat Malaysia. Saya boleh tulis surat pada siapa-siapa. Saya nak tahu sama ada keputusan itu mendapat kelulusan ataupun tidak. Itu je. Saya tak mahu kerajaan negeri Pakatan Harapan ini berbohong dalam Dewan. Kita dah trauma tu, Sri. Trauma dengan PH ni. Asalkan PH dia membohong. Dia pembohong. Itu saja. Ada satu lagi isu yang sekarang juga berlega dalam pemikiran rakyat. Khususnya di Labu ni. Saya baru dapat panggilan pada rakan-rakan di Labu ni. Kata minta tanya. Labu zon merah. Labu zon merah. Dia kata jangan lupa tanya Tok Mat soalan ni. Ini berkenaan dengan projek pembangunan lembah kawasan Malaysia. Ataupun lebih dikenali dengan nama MVV, Malaysian Vision Valley. Yang diilhamkan oleh Tun Sri ketika memimpin kerajaan negeri dulu. Dan persoalan hari ini ialah apakah Malaysian Vision Valley ini yang mampu membawa pelaburan hampir 300 bilion dalam tempoh 30 tahun ini, yang membangunkan 153,000 hektar tanah, adakah dia masih wujud lagi? Dan kalau ianya wujud, apakah dia masih lagi mampu buat seperti mana diilhamkan oleh Tun Sri ketika mula-mula melancarkan dulu? Silakan Tun Sri. Malaysia Vision Valley ini, bandar wawasan Malaysia ini, kita ilhamkan dulu Datuk Najib masa itu pada Menteri menyokong penuh kerana ia akan menjadi sebagai satu impetus, satu pelonjak kepada ekonomi negara. Bukan Negeri Sembilan saja tahu, ekonomi negara tu boleh menambah 1 ke 1.5% KDNK ataupun GDP negara dengan jumlah pelaburan yang begitu besar. Dan kita jadikan ianya sebagai suatu perancangan pembangunan Negeri Sembilan 30 tahun. 2015, 2045. Dan anchored by ataupun ditunjangi oleh Malaysia Vision Valley.
Ini sebagai penjana. Saya katakan tadi, kalau buat bajet, mesti ada pendapatan. Ya. Kita mesti fikir macam mana dapat pendapatan. Baru kita fikir macam nak belanja. Ya. Jangan jadi campak kaduk. Nak fikir belanja, pendapatan tak tahu kat mana. Itu buat defisit tu. Di sini akan menjadi pendapatan yang besar. Hasil daripada pembangunan. Maka hasil pembangunan itu nanti akan kita bagi-bagikan kepada daerah-daerah. Saya punya dulu, saya rancang, saya nak ambil 1 tahun punya pendapatan, 1 daerah. 1 tahun punya pendapatan, 1 daerah. Sebab kalau kita bagi sikit sana, dia tak nampak. Yes. Misalnya, pendapatan Malaysia Fashion Valley Negeri Sembilan yang banyak tu nanti, katakan 150 juta untuk tahun tersebut, kita letakkan untuk daerah Kopilah. Kita rancang Kopilah, apa nak buat. 150 juta untuk Kopilah banyak tu. Banyak. Lepas itu besok Gombau. Kawasan saya nak jaga juga. Ya. Gombau dapat 150 juta, berjodoh je. Lepas tu Jompo yang lupa tu Sri. Jompo insyaAllah. Jompo kan dia sekali lah ya. Kita buat. Itu. Kita nak menjana pendapatan. Baru kita fikir macam mana nak mengagih. Malaysia Vision Valley ini suatu perancangan pembangunan yang besar. Perancangan yang orang kata zon tengah. Dan ia akan menjadi sebagai penjana kepada ekonomi Negeri Sembilan. Dan ianya diberikan nafas dengan kita ada high speed rail punya stesen dekat Nilai. Lepas tu jalan daripada KLIA merantasi sampai ke Port Dickson. Lepas tu daripada Semarak sampai ke Labu Jaya. Sampai ke Amsterdam. Macam-macam. Semua jalan-jalan raya. 153,000 hektar. 900 lebih orang kampung akan menjadi jutawan. Bukan senang nak jadi orang jutawan tu. Sebab apa? Bukan nak beli tanah dia, tapi tanah orang kampung sebelah-sebelah jajaran tersebut. Ini cuma tanah pinggir tu. 900 lebih. Tanah kampung lain tu belum kira lagi. Akan menjadi jutawan lah. Sebab kita buat perancangan tersebut, nilai tanah akan meletup. Akan itu. Ya? Macam Senayan. Kan? Daripada dompet jin bertondang dulu, sekarang jadi Damansara. Ya. Kan Senayan. Betul. Harga tanah sekarang dah naik RM10. Kan? Ini yang saya nak rancang. Tetapi dia belum dibuat sebab saya dulu masa tu Datuk Najib nak resmikan sebelum pilihan raya. Saya kata nanti itu sendiri. Kita resmikan selepas pilihan raya. Pada 2018. Kononnya kita ni sembilan ni memang menang lah kan. Tak tahulah orang tak nak kita nak buat macam mana. Kan? Jadi Malaysia Vision Valley ini didukung oleh 3 entiti. Entiti pertama tuan punya tanah. Iaitu Samdabi Properties. Yes. Estate dia daripada Nilai sampailah ke Port Dickson, sampai ke Chua, sampai ke Bukit Pelandu. Estate Samdabi semua. Malaysia Fashion Valley tak macam Pengerang, ambil tanah orang kampung, tak. Kita tak ambil. Kita tanah Samdabi. Bahkan orang kampung akan beruntung. Kerana harga tanah mereka akan meningkat. Lagi satu entiti ialah Bransfield. Bransfield satu syarikat rakan kongsi Samdabi yang membangunkan Ara Damansara, macam-macam semualah, ya. Ara Damansara yang cantik itu semua kan, semua dia. Dia akan contribute, dia buat bond 3 bilion. Dan entiti lagi satu yang mendukung sebagai penaja bersama Malaysia Vision Valley inilah kumpulan wang amanah pencen. KUAP. Tetapi bila BN kalah, 2 entiti telah menarik diri, iaitu Bransfield dan KUAP. Tinggallah tuan punya tanah Samdabi. Dia nak lagi mana tanah dia? Yang saya heran, dia kata nak buat 2.0, Malaysia Vision Valley MVV 2.0. Ni 2.0 binatang apa? Kerajaan Pakatan Harapan ni kata Malaysia Vision Valley 2.0. Alah, nak mengakalkan orang, biarlah betul-betul. Penaja dia 3, 2 dah lah tak ada, tarik diri. Tinggal tuan tanah. Memang tuan tanah tak pergi ke mana. Dia akan bangunkan ikut dia punya apalah, cita rasa lah dia. Jadi janganlah nak kata apa. Tak ada. Malaysia Vision Valley dah tak ada dah. Itu yang orang labu Malaysia Vision Valley dah tak ada. Jangan panggil lagi Malaysia Vision Valley 2.0 ke 3.0 ke apa benda kan. Tak ada lagi dah. Sayang. Ya, sayang. Temat bayangkan kalau masih lagi KUAP dengan apa nama anchor Bransfield tadi bersama dengan menggabung buat 3 bilion paid up. Kan? Bayangkan betapa keyakinan pelabur-pelabur kan? Dah beratur dah pelabur nak datang daripada Singapura. Dengan kita punya high speed rail daripada Kuala Lumpur ke Singapura. 1.5 jam saja.
berderet-deret multinational, syarikat antarabangsa, industri antarabangsa Singapura nak mengalihkan dia punya industri ke Negeri Sembilan, ke Malaysia Vision Valley. Dia punya top eksekutif boleh duduk Singapura berulang hari-hari balik. Bagi negara maju, untuk berjalan dalam kereta api 1 jam setengah ni biasa. Orang bekerja di London tak duduk London tu, lokal. Yang duduk expatriate dia duduk dalam London. Dia duduk di Bedford, dia duduk di Brighton, dia duduk macam. Dia naik kereta api. Ni semua dah rancang ni. Beratur orang nak melabur. Sayang, 1000 kali sayang. Tak ada. Semua yang diilhamkan hanya tinggal sejarah lah nampaknya. Ya, betul. Ya. Sekiranya BN masih lagi memerintah di Negeri Sembilan dan negara, saya yakin dan percaya Malaysia Vision Valley ini pasti sudah pun kita dapat lihat kesannya. Dah. Dengan peluang pekerjaan yang begitu banyak, kan, hasil kepada negeri. Dalam masa 30 tahun, Malaysia Vision Valley boleh menjana peluang pekerjaan sebanyak 1.3 million. 1.3 juta. Bayangkan. Ya. Dan kita akan menyusun semula industri-industri dalam Malaysia Vision Valley. Kita panggil sebagai Industrial Campus. Industrial Campus ni, Tuan Haji, for your information, kita galakkan industri datang melabur, tapi dia beli tanah yang lebih besar. Dan dia mau beli. Dan dia membuatkan pendapatan khas untuk pekerja dia. Maknanya dia boleh ambil lah pekerja pada Bangladesh, pekerja pada Vietnam, pada mana-mana, Pakistan. Tetapi pekerja mesti duduk di dalam compound mereka. Dan mereka mesti bertanggungjawab. Dan mereka tak ada masalah. Saya dah cuba dah dekat Samsung. Cuba tengok Samsung. Samsung, kebanyakan pekerja-pekerja asing mereka duduk di dalam hostel dia. Mereka buat. Kerana kita tak mahu pekerja-pekerja asing ini duduk bersama-sama dalam masyarakat kita. Bukan nak sombong. Ya. Tapi mereka ini dengan budaya masing-masing, dia mendatangkan masalah kepada komuniti kita. Kan? Jadi ini kita tak mahu. Jadi, macam sekarang kan, dia duduk sama di komuniti, dia banyak kena COVID, dah kita kena COVID sekali. Macam Singapura tak ada, dia ada tempat dom dia. Itu sebabnya kalau kena, orang tempatan tak kena COVID. Walaupun jumlah yang kena COVID di Singapura banyak, tapi sebab orang pekerja asing di Singapura duduk dalam kawasan khas. Di Dubai, pekerja-pekerja asing duduk di kawasan di Sharjah, bukan di Dubai. Di Korea, kawasan khas yang dibuat satu township untuk pekerja-pekerja asing. Pergilah berjalan di seluruh dunia. Buka mata. Jangan pergi berjalan, pergi makan anginnya. Buka mata, tengok macam mana orang mengurus industri yang memerlukan tenaga asing. Dia tak bercampur dengan orang biasa. Dr. Sri, cepu mas, Dr. Sri. Soalan cepu mas. Katakanlah Negeri Sembilan kembali diperintah oleh Barisan Nasional pada PRU 15. Apakah Dr. Sri yakin kita mampu kembalikan semula Malaysia Vision Valley seperti yang Dr. Sri ilhamkan dulu? Wabi, nak mengilhamkan semula Malaysia Vision Valley ini dengan keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu. Ekonomi negara kita yang terjejas bukan satu perkara yang mudah. Tapi kita boleh buat. Kerana saya kata itu hari dalam saya punya komen dalam bajet persekutuan, kita terlampau banyak menumpukan kepada policy of containment. Kita tak banyak menumpu kepada policy of recovery. Ini masanya kita mesti memikirkan. Itu sebabnya dalam bajet Negeri Sembilan pun saya cakap tadi kan. Ya. Kita mesti memikirkan macam mana Negeri Sembilan nak melonjak selepas COVID. Recovery plan. Ya, recovery plan kita apa? Kita mesti buat dasar-dasar yang boleh menggamit pelabur-pelabur datang. Why must I come to Negeri Sembilan? Because Negeri Sembilan have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Why Malaysia become the destination of investors? Because Malaysia have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as compared to other country. Berbanding dengan negara-negara lain. Semasa kita sekarang ini lebih baik untuk kita membuat dasar-dasar ini. Bersiap, menyediakan diri kita. InsyaAllah. Sebab COVID ni pun dah dapat vaksin nanti. Ya. Saya rasa kalau COVID ni dah ada vaksin, dia akan menjadi sebagai demam sesama biasa. It will be ordinary flu. Once vaccine is made available to the market, in the market, COVID-19 will be an ordinary flu. Kita injek je. Ya. Kan? Mudah-mudahan tak ada side effect lah kan? Yalah. Tapi bila vaksin ada. Tapi sekarang ni yang kita takut vaksin tak ada.
Jadi kita kena menyiapkan negeri dan negara kita supaya langkah-langkah untuk kita memulihkan negara, memulihkan ekonomi negara. Kita mesti melonjak leapfrog. Kita tak boleh ikut cara biasa. Ya? Kerana kalau ikut cara biasa, nanti kita dah terlambat. Vietnam dah depan kita dah. Dah melonjak depan kita. Jangan pula nanti Laos, Cambodia depan kita. Jadi kita tinggal tercorotlah dalam Asia Tenggara. Okey, Tok Sri. Tuan-tuan dan perempuan yang sedang mengikuti siaran FB Live bersama dengan Tok Mat pada malam ini. Tadi Tok Mat telah terangkan mengenai belanjawan Negeri Sembilan berkenaan dengan isu tanah yang dimomokkan kononnya Tok Mat tak nyokong rakyat diberikan satu pegangan kekal. Dan juga berkenaan dengan Malaysian Vision Valley yang hanya tinggal pada nama sahaja. Dan PH katakan bahawa dia lebih baik pula daripada dulu. Ini semua pembongak PH, tuan-tuan dan perempuan. Sekarang mari kita lihat pula tentang isu semasa, politik nasional. Dan Tok Sri, Politik. Datuk Sri, rakyat di luar sana memang nak dengar sangat ni. Apa cerita? Nombor satu, dia nak tanya, nak dengar daripada Tok Mat. Ya, semua orang tahu bahawa Muafakat Nasional atau Penyatuan Ummah ini adalah idea Tok Sri dulu. Ya, yang merealisasikan Penyatuan Ummah ini tanpa mengira parti, tanpa mengira keturunan ataupun bangsa. Hari ini rakyat nak tahu apakah status ataupun keadaan atau kedudukan kerjasama UMNO PAS dalam Muafakat Nasional. Silakan Tok Sri. Muafakat Nasional ini adalah hasil daripada pemikiran kita. Saya memangku ataupun menjalankan tugas-tugas Presiden ketika itu, dan ia sama dengan hasrat saya, iaitu hala tuju parti UMNO, iaitu ada dua. Satu, memperkasakan parti. Nombor dua, menyusun strategi untuk menang pilihan raya. Pandangan saya, salah satu daripada sebab mengapa Barisan Nasional kalah pilihan raya 14, walaupun banyak sebab-sebab lain, tapi sebab utamanya juga ialah kerana orang Melayu terlampau berpecah belah. Dan terlampau banyak parti, terlampau banyak sokong bawa robah. Jadi hasrat saya nak perkasakan parti dan susun strategi menang pilihan raya ialah untuk kita satu padukan balik orang Melayu. Nombor dua, saya lihat selepas Pakatan Harapan ambil alih kerajaan bulan Mei 2018, Wabi, Ya. kita orang Melayu duduk di tanah air sendiri terhina sangat. Kan? Macam kita ni menumpang kasih di rumah orang lah. Kan? Tempat di tanah Agama sendiri. kita pun diperlekehkan. Itu sebabnya bila berjumpa dengan kepimpinan tertinggi PAS di rumah saya minum teh, saya tanya, kita ni dah menang sorak kampung Tergadai. Dah jadilah apa orang tua-tua cakap. Sorak Kulu Kili tapi kampung Tergadai. Maka kita bersetuju bersama supaya orang Melayu, orang Islam lupakanlah apa yang telah lepas. Maka sengketa dua organisasi parti Melayu terbesar di tanah air, UMNO PAS ni, perlu menjalinkan kerjasama untuk membawa orang Melayu yang tidak berparti juga untuk berada di atas satu platform yang kita panggil Penyatuan Ummah. Supaya bersatulah. Berbeza ideologi tak apa, berbeza pandangan tak apa. Tapi asalkan kita jangan berbalah-balah di antara satu sama lain, akhirnya kita rugi. Samakan. Itu sebabnya semasa menentang ISAC, kan, kita boleh mengumpulkan orang beratus-ratus ribu. Tak payah taja pun, tak payah buat taja bas, tak payah taja t-shirt pun. Masing-masing datang sendiri. Betul. NGO Melayu Islam bersama-sama mendukung. NGO anak muda bersama. Kerana semangat penyatuan ummah itu. Itulah berjaya. So, penyatuan ummah ini kemudian direka bentuk, diubah suai kepada Muafakat Nasional. Lepas saya tak jalan ke tugas lah kan. Ya. Muafakat Nasional. Tak ada isu, tak ada masalah dengan nama baru tersebut. Tetapi hasrat dan semangat penyatuan ummah dan Muafakat Nasional ini bukannya suatu hasrat untuk menubuhkan satu parti politik. Dia lebih gerakan. Saya nak jadikan ianya sebagai satu gerakan massa. Mass movement. Ya, pergerakan massa yang mana orang bergerak bersama atas asas agama bangsa dan tanah air. Ya. Saya nak buat macam Nahdlatul Ulama.
macam Muhammadiyah, macam Muslim Brotherhood, everywhere in the world Muslim Brotherhood. Okay? As long as you are Muslim, Yes. tak kisah. Atas satu asas akidah. Ya? Itu yang saya nak buat. Hasrat saya. Jadi bukan hasrat Penyatuan Ummah ini ataupun Muafakat Nasional ini untuk dijadikan ia sebagai suatu entiti parti politik yang baru. Ya. Ada UMNO mesti dengan UMNO, PAS dengan PAS. PAS dengan PAS. Kerana UMNO dan PAS dia umpama air dengan minyak, dia tak akan bercampur. Sebab apa je? Saya minta maaf cakaplah kepada orang PAS. Sebab PAS ni berdasarkan ideologi. Asas PAS adalah sebuah parti yang berasaskan ideologi. Ideologi dia berteraskan kepada agama Islam. Ya. Itu sebabnya sampai orang pun di KP, kita pun di KP dulu kan. Itu cerita lama lah kan. Kalau tak sama dia di KP yang kita. Ideologi dia. Whereby ataupun manakala UMNO pula, UMNO ini adalah sebuah parti yang ditubuhkan, gerakan yang ditubuhkan berasaskan perjuangan. Ya, perjuangan dia akan terus berjalan. Sebab bila orang kata 2018 BN kalah padan muka UMNO, UMNO tak padan muka. Apa kena mengena dengan UMNO? UMNO satu perjuangan. Yang padan muka orang Melayu. Kalah di tanah air sendiri. Kalah. Tak dapat mentadbir tanah sendiri. Dasar-dasar membantu, dasar-dasar afirmatif Bumi Putra, dasar-dasar afirmatif membantu orang Melayu, semua being dismantled. Ataupun telah pun diubah suai. MARA tak dibagi lagi peruntukan, cuma 50%. Cuba tengok 2019 punya bajet, 50%. Kerana dia tahu MARA ini adalah agenda Melayu. So, bajet potong, habislah Melayu. Macam-macam. Jasa, dia apa kan, dibubarkan, itu dibubarkan, semua dibubarkan. Yang buang kerja banyak orang Melayu. Puluh-puluh ribu diberhentikan kerja. Itu dia. So, jangan pula tanya mengapa MN ini tak didaftarkan. MN ni memang tak ada hasrat nak kita tubuhkan sebagai satu parti politik. Tetapi apabila Kerajaan Pakatan Harapan jatuh, kan, maka buat suai dan nak kita buatlah satu kumpulan parti Melayu untuk kita mentadbir negara. Nak buat macam mana kan? Kita tak sangka Dian jatuh. Baru mencolah dia dah jatuh. Jadi terkial-kial kita buatlah. Kan? Kita bertubuhkan kerajaan. Kerajaan yang ada sekarang lah. Kerajaan yang dipanggil Perikatan Nasional pada mula-mulanya. Tapi sekarang kita tak boleh panggil lagi Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab Perikatan Nasional dah didaftarkan. Dulu kita panggil Kerajaan Perikatan Nasional kerana dia sebagai suatu entiti saja. Semua orang berpayung di bawah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional tak didaftarkan. Ya? Satu konsep saja. Tapi apabila Perikatan Nasional dah ditubuhkan, kita tak boleh panggil lagi Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab barisan GPS, dia tak menjadi anggota Perikatan Nasional. Maka kerajaan sekarang ni kita perlu panggil Kerajaan BN dan GPS. Kerajaan campuran. Itu yang lebih tepat. Itu lebih tepat. Jadi soal tadi Tuan Haji kata macam mana PAS dengan UMNO, kita faham biasa. Sebab piagam yang kita tanda tangani oleh Presiden kedua-dua parti 14 September 2019 tersebut adalah satu piagam berkenaan dengan penyatuan Melayu dan Ummah. Bukannya piagam politik. Dan dia tidak mengekang, non-binding. Tidak ada sebut sepatah pun mengatakan bahawa PAS tak boleh jadi anggota parti mana, UMNO tak boleh jadi anggota parti mana. Piagam tersebut cuma piagam yang mengasaskan supaya semuanya berasaskan kepada menyatu padukan orang Melayu dan orang Islam. Dan kita membuka pintu kepada siapa-siapa yang nak masuk. Membuka pintu kepada siapa yang subscribe ataupun yang percaya dan mahu bersama-sama untuk kita satu padukan orang Melayu dan juga orang Islam di negara ini. Itu saja. Jadi maknanya Muafakat Nasional masih lagi berjalan dengan baik. Jalan. Ya? Walaupun PAS dah menjadi anggota PN. Tetapi tak bermakna pula PN tak berfungsi. Kita masih mesyuarat lagi. Saya pengurusi bersama dengan Datuk Tuan Ibrahim, PMN, dan jawatan kuasa teknikal kita telah saya arahkan supaya merancang moving forward, apa plan kita selepas ni. Macam mana supaya asas kepada pergerakan masa ini kita perkasakan lagi. Kita perkemaskan lagi. Ya? Supaya orang Melayu dan orang agama Islam di negara ini jangan berpecah sangat.
Okay? Okey, Tuan Sri. Tadi berkenaan dengan muafakat nasional. Rakyat di luar sana tanya juga tu. Ya. Bagaimana pula hubungan ataupun kerjasama Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional pula? Yang mana dalam Perikatan Nasional tu adanya Parti Bersatu dan juga Parti PAS. BN dan PN. BN dan PN. Kita mesti ingat ini YB ya. PN ni ada dua. Ya, kita mesti berupaya membezakan PN sebagai kerajaan, Okey. dan PN sebagai parti. BN mendukung dan menyokong kerajaan PN masa tu yang belum jadi sebagai parti. Yes, yes. Kita kata kita mendukung dan mendukung kerajaan PN sehingga pilihan raya ke-15. Itu memang dah kita keluarkan kenyataan. Kita tak boleh ubah pun. Ya, kita takkan ubah. Kita akan sokong sehinggalah Pilihan raya 15. PM Tan Sri Mahyudin membubarkan parlimen hingga pilihan 15. Sekat itu. Ya. Tapi PN sebagai parti, kita tak masuk sebagai anggota PN. Jelas. Sebab kita jelas kita tak masuk. Sebab kita dah bagi tahu dah Ya. bahawa UMNO, BN takkan menjadi anggota kepada parti PN. Sebab kita dah ada BN. Buat apa lah kita mengodah-odah nak pergi masuk ke sana pula kan? Wah, kita dah ada, kita perkemaskan, kita perkasakan, siapkan kita punya jentera menghadapi pilihan raya. Tapi dengan asas yang kita bersama PAS dan dengan PBBM on best effort basis. Dengan orang kata dengan asas supaya kita bersama-sama bersetuju supaya jangan ada punya pertandingan 3 penjuru. Sebab kalau ada pertandingan 3 penjuru ni nanti, antan berlagu, ayam topi losong yang konyang. Yo. Jadi jangan berlagu lah antan. Pandai-pandailah kita menyusun atur, ini impuk kau, ni impuk Dan, ni impuk kau, ni impuk Dan, ni impuk kau, ni impuk saya. Kan? Tapi masalahnya umpuk kita pun nak berdia tu macam mana tu, Tok Sri? Sebab dia buat macam ni. Satu untuk impuk kau, 2 impuk Dan. Tak boleh lah macam tu. Jadi kita kena susun betul-betul. Yo. Sebab dia mesti menghormati. Saya pun tak faham lah. Ini sorry, minta maaf cakap. Ini first time lah saya cakap kan. Why must you disturb our market share? PBBM, mengapa kau nak mengacau UMNO punya rumah tangga? Mengapa PBM nak berkubang dalam kubang kita? Kau berkubanglah kubang PAN, kubang PKR tu. The market is much bigger there. You practice kalau blue ocean strategy. Because here is already red ocean, dah already crowded. Kan, it's already UMNO dan PAS dah very crowded dalam ni. Oh, ni menarik. Nak datang pula lagi seorang. Dan to take our market share. Of course lah, orang UMNO tak suka. Yes. Kan? Tambah pula ada gerakan-gerakan, ada pula itu dan ini kan dibuat untuk melemahkan UMNO. Of course, UMNO not comfortable at all. Don't blame UMNO, no. Kita dah bersetuju dah. Kita bagi kau. Kita sokong. Yes. Walaupun kau 13 kursi, kau PM tak apa. Yo. Kita setuju. Kan? Walaupun UMNO tak ada. Jawatan-jawatan penting, jawatan kanan. Tak apa. Kerana kita dah berjaya jatuhkan DAP. Itu asasnya kan? Itu asas dia. Sekarang ni main cerita kata, oh UMNO tamat kuasa lah, tak dapat jawatan lah. Come on man. Why can't you go? You go and disturb PKR, you go and disturb PAN. Their market share is even bigger there. Kan? Campur PKR, campur DAP. Ada situ dekat 100 kursi tu. Betul. Berapa nak berkubang dalam market share yang sama kan? Ya. Jadi inilah yang menimbulkan keresahan Tok Sri. Keresahan kalangan. Pula tu, kobau yang nak berkubang tu semua kobau tanduk guncing. Tahu tak kobau tanduk guncing? Cuba Tok Sri ulas sikit. Kobau tanduk guncing ni kalau dia tak menebong pun tergesel pun luka. Oh, tu. Kan? Kobau tanduk guncing ni pepatah bidalah untuk tua tu. Jangan bawa kobau tanduk guncing masuk dalam kandang. Habis kobau lain luka. Ya. Tanduk guncing. Faham tak? Faham. Jelas. Saya nak cakap kan payah kan? Berkubanglah dekat PAN. PAN ada berapa banyak kursi. Kau berkubanglah dekat PKR. PKR ada banyak kursi. Berkubang tempat DAP. Go and fight there. We will help you. Dan kita boleh menang besar. Yes. Apa nak ambil kursi kita je, tempat kita je.
something is not right somewhere, no? Ini menarik tu Sri. Saya yakin pandangan ini boleh membuka minda ramai. Ya, jadi terutamanya In any organisation, especially in corporate sector, Tuan Haji, is you disturb my market share, I will retaliate. that's happening now. Yes. It's not that we want to kill anybody, we want kita donkey dengan siapa-siapa, but you are undermining us. You want to kill us. Kan? So what? Takkan kita dayus? UMNO ni dayus ke? Diam je. No way, man. Kita tak ada. Saya timbalan Presiden Parti, I will fight to the end. Okay? Itu mesej jelas. Tentang perempuan berkenaan dengan pendirian UMNO, Pendirian Barisan Nasional, berhubung dengan isu-isu tentang kerjasama bersama Perikatan Nasional. I don't mind kita jalankan kerjasama. Ya. I understand. Kita buat jalan kerjasama, kita akan mendapat banyak faedah. Tetapi, jangan undermine kita, jangan take our market share. Yes. Go and disturb. There's bigger market share outside there. Dan kita akan bantu. Yes, kita akan bantu. There's practice blue ocean strategy. Find a new market. Yes. Kan? And we can Create a new market. boleh menang besar lagi. Yes. Begitu Sri. Satu lagi soalan. Tak macam. Ada pendapat mengatakan bahawa UMNO NBN sepatutnya memasuki pilihan raya ke-15 ini secara bersama dalam mufakat nasional. Pada masa sama ada pula pendapat lain yang mengatakan pula bahawa UMNO sepatutnya pergi bersama-sama dengan PAS dan juga Parti Bersatu dalam Perikatan Nasional. Dan ada juga pendapat yang lebih agresif, yang lebih berani mengatakan bahawa UMNO should go by themselves. UMNO dan BN pergi secara bersendirian, solo, ke dalam menghadapi PRU 15. So, apa pandangan dan komentar Sri pada ketiga-tiga situasi ini? Ya macam ni lah. Saya selalu cakap pasal strategi. Sebab apa? Walaupun dalam mana-mana, terutamanya dalam dunia korporat kan, strategi penting. Short term, medium term, long term planning. Dan strategi mesti ada. Kita dah ada kita punya mission statement. Kita mesti ada business model. Business model tak boleh satu saja. Business model mesti ada 2-3. Kalau business model A tak berjalan, business model B ada. Business A, B pun gagal, ada business model C. Jadi jangan dalam hidup ni, jangan cuma selorong je. Berbahaya. Kan? Mesti ada plan A, plan B, plan C. Ketiga-tiga plan ini baik. Kan? Kalau tak baik, kita tak jadikan sebagai plan. Kan? Plan macam kan? Tetapi itu ada the English saying said, hope for the best, prepare for the worst. Yeah. Kan? Yes. Sedalam apa jua senario, dalam apa jua keadaan, kita hope for the best. Yeah. Kalau boleh, kita bersama-sama. Jangan adanya orang kata 3 penjuru, pertandingan 3 penjuru. Senang-senang kita boleh menang 2/3. Tak ada masalah. Kalau kita ada understanding tersebut. Tapi kalau tak ada understanding, UMNO sebagai satu parti yang dah lama, parti yang dah matang, parti yang dah establish, yang telah pun mentadbir negara selama 62 tahun, kita tak boleh menangis-nangis kerana kita tak dapat bantuan orang. Kita dah lama hidup berseorangan. 13 pilihan raya, BN seorang saja. Kan? Ya. Tak ada pula orang lain apa. Parti yang ada nama kita dulu, membantai kita pagi, petang, siang, malam. Kan? Pun kita boleh hidup. Yes. Kan? Jadi dalam hidup ini jangan mengharap belas kasihan orang. Dalam hidup ini bina kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri itu penting. Bila kita kuat, bila kita kuat Webi kan, orang akan datang jumpa kita. Orang akan minta pertolongan kita. Jadi bina kekuatan sendiri. Itu sebabnya saya kata dalam UMNO ni, mana-mana saya pergi, perkasakan parti. Perkasakan parti dulu. Lepas tu buat strategi nak menghadapi pilihan raya. Kalau UMNO kuat, jadi orang kata, kalau gula atas pucak pokok kelapa pun somut tempang pun manjat. Betul deh. Gula di atas pokok kelapa somut tempang pun banyak pokok. Walaupun tempang kan? Walaupun tempang banyak tu sebab ada gula. Jadi binalah kekuatan sendiri. Kan bina kekuatan sendiri. Kalau bersama, alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Kan? Ya.
Tapi andai kata sebab tak semua dalam dunia ni apa yang kita rancang jadi. Jadi jangan sampai jatuh terduduk. Jadi untuk mengelakkan daripada tidak jatuh terduduk, untuk bersiap sedia menghadapi pilihan raya ini, kekuatan sendiri itu penting. Kan? Kalau ada nasi tambah, alhamdulillah. Kalau mau bersama, lagi bagus. Kan? So, itu pandangan saya lah. So, apa yang Tuan Sri boleh sampaikan kepada ahli-ahli UMNO dan pimpinan UMNO seluruh negara, terutama di Negeri Sembilan, untuk kita memperkasakan parti ini, RPP RU15? Yang dijangka mungkin tidak berapa lama lagi, dengar khabar. Dia macam ni lah. Kita kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita kalah sebab kelemahan kita. Kita kalah, kita ingat orang kuat. Sebenarnya orang tak kuat. Kita kalah sebab kita. Dalam pilihan raya ke-14, jelas sekali kekalahan banyak di tempat-tempat di negeri-negeri. Bukan kerana parti pembangkang tu kuat pun. Tapi kita berbalah sesama sendiri. Dan strategi yang kita guna pakai tak betul. Jadi perbetulkan strategi dan elakkan perbalahan. Jangan ada sabotaj-mensabotaj sesama sendiri. Keluar ya nama calon kan, tutup 3-4 parti undi. Macam mana? Dah angkat sumbah dah. Wabillahi watallahi. Wallahi wabillahi watallahi dekat PWTC. Bahawa akan akur apa saja pemimpin letakkan siapa jadi calon. Tapi bila sampai masa keluar nama calon, semua tutup. Apa? Jadi, banner kekuatan, senang saja. Orang tanya saya, macam mana nak perkasakan parti itu? Perkasakan parti, senangnya perbaiki kelemahan. Kelemahan yang paling ketara sekali ialah perbalahan dalaman. Baru-baru ni bergamuk. Kan, ada satu bahagian di Negeri Sembilan ni kan. Bergamuk pula kat perhubungan, buat malu saya saja. Kan? Lagi berapa bulan nak pilihan raya bergamuk lagi? Apa hal? Itu sebabnya bahagian tersebut tak ada satu kerusi pun menang. Kalah semua. Sebab apa? Perbalahan. Nak salahkan Datuk Najib. Kan? Oh, tak ada. Perbalahan dalaman itu perlu kita perbaiki. Kalau itu dapat kita perbaiki, 50% kekuatan dah kita dapat dah. Kerana kita tak lemah, bila tak lemah, kita kuatlah. Sebab politik ini zero sum game. Dia tak ada win-lose situation. Dia tak ada win-win situation. Dia win-lose situation. Kalau dah tak lemah, kita kuatlah. Yes. Itulah pandangan saya. Okey, Tuan Sri. Menarik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sampailah kita ke penghujung siaran untuk kali ini. Dan sebagai penutup, Tuan Sri. Tuan Sri ini terkenal dengan nasihat, ya, melalui perbidalan, perumpamaan. Tadi pun sempat disebut tadi tu, antan muantan belago, ayam tepi losongnya konyang. Yeah. Jadi itu cara Datuk Seri di Negeri Sembilan ni memberikan nasihat kepada kawan-kawan kita di luar sana. Jadi mungkin sebagai penutup, pada malam ini Datuk Seri nak menyampaikan sedikit nasihat dan juga mungkin ada lagi bidang-bidang lain yang boleh Datuk Seri keluarkan. Tak ada. Silakan. Dalam keadaan semasa ni, Wabi kan, yeah, banyak ketidaktentuan, banyak cerita-cerita. Inilah macam-macam lah. Saya katakan nak bersama dengan DAP macam-macam. Tapi nasihat kepada orang UMNO, pemimpin UMNO khusus. Pak kata orang tua-tua, berfikir biar panjang, bertindak biar bijak. Panjang-panjang. Sebelum kita buat keputusan. Bila kita bertindak biar bijak. Maknanya siap dengan strategi-strategi yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan pakai melulu tak tentu arah. Jangan ikut emosi. Kerana hidup ikut emosi ni kadang-kadang kita terbabas. Jangan kita terlalu ikutkan kita punya kegairahan semasa. Sebab UMNO ni bukan baru semalam ditubuhkan. UMNO ni dah lama ditubuhkan. Satu parti yang dah matang, dewasa. Yeah. Jadi kita mesti ikut sama dewasa. Orang tua kata, bila kita berfikir biar panjang. Bertindak biar bijak. Bila kita duduk, kita raut ganjau elok-elok. Ganjau banyak. Susun, buang segala masalah. Ganjau ni masalah. Kita duduk sama-sama gunting elok-elok.
Tak ada simpul yang tak boleh kita leraikan. Kalau kita nak leraikan lah. Tak ada simpul yang tak boleh kita tanggalkan. Sikit-sikit perkara ni kita boleh duduk bersama. Kita gaut ganjau. Sebab ganjau banyak. Bila kita berdiri besok, kita pandang jarak. Itu sebab orang tutua kata, pemimpin bila duduk meraut ganjau, berdiri memandang jarak. Memandang jarak ni nak mana kita bawa orang Melayu ni. Nak mana kita bawa negara Malaysia ni. Kan? Apa perancangan jangka panjang kita. Di mana masa depan anak cucu aku ni. Ya? Ke mana nak pergi orang Melayu ni? Nak menjadi sebagai melukut tepi gantang di tanah air ke? Itu yang saya kata tadi. Berdiri memandang jarak. Jarak ni makna distant. Distant. Pandang jauh. Pandang jauh, ya. So, kita berfikir biar panjang. Bertindak biar bijak. Jangan terburu-buru. Terburu-buru selalunya kadang-kadang kita buat keputusan yang kurang bijak. Ini demi masa depan negara kita. Jangan fikir kita tentang diri sendiri. Fikir pasal nak cucu. Orang tua-tua dulu, arwah nenek saya, arwah mak saya, Pak. Bila dia tanam pokok, dia cakap dengan pokok tu, dapat anak cucu aku makan nanti. Dia tak cakap dia nak makan. Yes. Kita hari ni, kita beli pokok mangga yang dah berbuah, aku nak makan. Tu beza gitu kan. Aku tanam pokok kelapa ni, dapat anak cucu aku makan nanti. Mana pandang jauh. Ya. Dia tak pergi sekolah. Dia tak pandai, tapi dia bijak. Bijak. Dia prepare untuk anak cucu, dia tahu. Kita hari ni, tu saya cakap anak cucu. Kalau boleh semua aku punya. Itulah dia. Okay. Ketepikan agenda peribadi. UMNO ni satu perjuangan. UMNO bukan suatu... Dia satu perjalanan. Perjuangan ni satu perjalanan. Selagi ada orang Melayu, piagam Perlembagaan UMNO mengatakan, we are the guardian of orang Melayu. Yes. Agama Islam, bahasa Melayu, raja-raja Melayu. Selagi itu UMNO akan terus berjuang. Terus berjuang, yes. Dan perjalanan UMNO ni jauh. UMNO bukan satu destinasi. Itu sebab UMNO, saya kata tadi, bukan merupakan satu parti berasaskan ideologi. Dia berasaskan perjuangan. Perjuangan, ya. Ada parti yang berasaskan ideologi. Yang berasaskan ideologi inilah yang kadang-kadang yang matlamat menghalalkan cara. Kerana dia bermatlamat. Sebab dia berideologi. Dia mempunyai matlamat. Matlamatnya nak berkuasa. So, whatever dia nak perkuat, dia tak kisah asalkan dia dapat kuasa. Kan? Macam tu lah Pakatan Harapan punya geng-geng kan? Dia asalkan dia nak berkuasa, tak kisahlah. Hancur parti ni, hancur negara pun tak apa. UMNO tak. UMNO ditubuhkan untuk kita memperjuangkan perjuangan orang Melayu. Selagi ada orang Melayu lah. Ya. Itulah pandangan saya. Ya. Terima kasih Datuk Seri. Sama-sama. Satu wawancara yang sangat eksklusif dan sangat menarik. Saya mewakili seluruh tim produksi ingin merakamkan jutaan terima kasih Sama-sama. Datuk Seri kerana sudi hadir ke studio kami pada malam ini. Dan kepada semua penonton di luar sana, terima kasih kerana sudi bersama Tok Mat pada malam ni. Dan tak lupa saya juga untuk ucap terima kasih kepada tim produksi kita, Saudara Muhammad Fasha dan juga Saudara Khairul Anwar, dan juga rakan-rakan yang telah menjayakan siaran kita pada malam ini. Jadi insyaAllah, kita jumpa lagi di lain masa, di lain siaran. Teruskan bersama UMNO Sebuah Perjuangan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.